10 hadis tu kena apa? 10 hadis tu kena apa? Jangan tak apa. Hadis gampang pendek-pendek saya tak tahu macam mana ni. Memang betul-betul dia petolong lah ni. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata alal khair li ibtigha'i wajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Okey, kita pergi ke hadisnya ke-15. Saya tak pasti kita dah berapa dah hadis kita baca. Nanti kita cek balik Sabrina. Nanti tik mana berapa daripada 22 hadis tu. Tahu tak 22 hadis tu hadis yang mana? Tahu kan? Okey, nanti tik mana yang dah. Lepas tu nanti maklum kat saya hadis mana yang tak lagi. Maklumkan saja. InsyaAllah. Jadi dah masuk Nazira masuk dah. Okey, settle. Okey, jadi kita terus hadis yang ni, al-birru bil abai walau kanu musyrikina. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa walaupun mereka itu orang kafir, insya-Allah. Jadi disebut an Asma bin Abi Bakrin, daripada Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Dia katanya qalat, beliau berkata, qudimat ala ummi, telah datang ibuku. Telah datang ibuku kepadaku. Telah datang ibuku kepadaku. Wa ya musyrikatun, hal keadaan dia itu seorang kafir. Hal keadaan dia itu seorang kafir. Fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, maka aku minta fatwa. Panjang sikitnya ni. Fastaftaitu, maka aku minta fatwa, minta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Qultu, aku kata kepada Rasulullah, apa dia? Inna ummi, sesungguhnya ibuku. Qadimat, telah datang. Wa raghibatun, dalam keadaan dia tu raghibatun, ada keinginan. Saya terjemah kat sini raghibah ni ada keinginan sebab raghibah ni ada dua. Raghibah anhu, raghibah fihi. Raghibah fi. Raghibaan dengan raghibah fi. Jadi nanti kita tengok apa maksud raghibatun. Nanti ulama akan syarah kat sinilah. Apa maksud raghibatun kat sini, sama ada raghibatun an ataupun raghibatun fi. Dua-dua maksud ni berbeza dua-dua maksudnya berbeza. Jadi afasilu ummi, apakah aku boleh menyambungkan silaturahim? Apakah boleh aku sambungkan silaturahim dengan ibuku? Afasilu ummi. Saya ada terjemah kat situ pasalnya dia ada kat ma'ani mufradat tu, sebab tu saya terjemah macam tu. Afasilu ummi, adakah aku boleh hubungkan silaturahim dengan ibuku? Adakah boleh aku hubungkan silaturahim dengan ibuku? Qala, kata Nabi SAW, na'am. Boleh. Silli ummaki. Hubungkanlah silaturahim dengan mak kau. Maksudnya walaupun keadaan mak tu musyrikah atau bapa tu musyrikah. Ni kawan-kawan kita lah, saudara-saudara baru kita. Kan? Dulu penama armahum ayah Ustaz Abid Liu kan. Ayah dengan mak dia dalam keadaan musyrikah. Ustaz Abid Liu dan abang-abang dia semua dah masuk Islam masa tu dalam keadaan senyap-senyap kan. Dalam keadaan senyap-senyap.
Paling tak sangka Abid Liu tu, abang dia yang pertama dan kedua tu lah dah masuk Islam dulu dah. Demo semayang kat mana tak tahu kan. Sampai ke sudah bapak dia tak tahu. Bapak dengan mak dia tak tahu kan. Tu cerita Ustaz Abid Liu lah. Alhamdulillah mak dengan kata Ustaz Abid Liu, bapak dia masuk Islam. Mak dia saya tak pasti, rasanya mak dia tak sempat. Sebab tu Ustaz Abid Liu dia selalunya dia menangis lah. Dia menangis. Okey. Itu sikit lah. Jadi apa yang berlaku, jika berlaku keadaan tu macam mana. Tu adalah keadaan-keadaan tu kan. So kita pandai tahu antum nanti dapat orang saudara baru nanti kan, Sabrina kan. Dapat ni ke orang putih ke kan. Dapat orang Sweden kan, mana tahu kan. Rezeki mana nak tahu. Jadi kita kena ingat benda tu je. Kan kawan saya, kawan kepada ustaz saya, orang Melayu kahwin dengan Nigeria. Kan Nigeria sampai sekarang kan. Kat UIA kan. Adanya Afrika. Alhamdulillah sampai sekarang bahagia je, elok je anak ramai. Alhamdulillah sampai sekarang. Kan ada yang dah pergi Australia dan sebagainya, kawan-kawan saya lah. Itu kawan-kawan saya. Tak ada masalah. Dia sebenarnya kalau dah jodoh benda tu ujung dunia pun sampai. Sabrina, doa je. Jangan kata jodoh tak sampai. Adanya, kita je kena yakin. Kalau kita tak kahwin kat dunia, kat akhirat nanti kita kahwin, insya-Allah. Okey. Itu yang pertama. Jadi kita teruskan itu sikit hati ma'anil mufradat lil kalimah al-atiyah. Okey. Dalam buku teks, muka surat berapa Sabrina? 59. 59. Siapa ada ni tengok muka surat 59 Okey. Dia kata hati mufradat lil kalimah al-atiyah. Ada dua. Fi ahdi ai fi zamanin. Fi ahdin, dia nak tanya fi ahdin je. Dia nak tanya fi ahdin je. Apa maksud? Kat dalam buku kita tu fi ahdi Rasulillah. Dia nak tanya kat situ hanya fi ahdin. Apa maksud ahdin fi ahdin? Ya, ai fi zamanin, pada zaman, pada masa. Fastaftaitu. Fastaftaitu ai sa'altu, aku tanya. Aku minta fatwa. Ai sa'altu, aku tanya. Ya. Itu sikit. Lepas tu dia terus kat situ tahaddas an asma'in. Dia kata asma'a lah. Asma'a sebab sebab apa? Sabrina, kenapa kena baca asma'a? Isim lazim. Ismul ladzi la yansarif kan. Okey. Asma'a bi ikhtisari, secara ringkas. Namanya apa ni, kalau ada buku apa nama dia? Asma bin Abi Bakar As-Siddiq ni mak dia. Kita nak tanya mak dia. Mak dia nama apa? Kita boleh tengok rujuk kepada muka surat 60. Antum boleh tengok pada muka surat 60 pada kisah hadis wasababu wuruduhu. Okey, dia kata pertama biodata mak dia ni nama apa? Kutailah. Tengok kat situ Kutailah, tertinggal ta tu. Kutailah bin Abil Uzza Al-Qurashi. Kutailah binti Abdul Uzza Al-Qurashi. Boleh sebut juga Kutailah Qailah. Silap saya ada, betul lah tu. Qailah, namanya Qailah. Namanya Qailatun ataupun Kutailah. Qailatun ataupun Kutailah, ada dua lah. Maksudnya antum bagi Qailah pun ataupun Kutailah binti Abdul Uzza pun Al-Quraisyiyun pun betul. Okey, kat situ. Itu pertama nama. Yang keduanya, antum tengok kat situ, dikatakan Abu Bakar talikuha. Sayyidina Abu Bakar mentalakkannya, menceraikannya fi jahiliyah, pada zaman jahiliyah, bukan pada zaman Abu Bakar ini Islam. Tak. Sebab tu kalau kita tengok zaman Nabi ni,
sahabat-sahabat Nabi ni depa ni anak ramai. Sampai 60 sampai 70. Pasal apa? Pasal depa ni kahwin, ada kahwin, lepas tu adanya keadaan tu bercerai. Anak isteri, jangan tak percayalah isteri adanya 10, ada 20 kan. Bukan satu masa bukan satu masa. Tapi zaman dulu, zaman jahiliah dulu, isteri ni ramai ni isteri ramai ni tak ada masalah. Nama pun zaman jahiliah kan. Nama pun zaman jahiliah. Lepas tu lepas adanya Islam, Islam menghadkan sampai 4 sahaja. Okey, tu yang ada yang memang kahwin ramai kan. Sayyidina Abu Bakar pun orang yang mampu, memang orang kaya cuma tak diceritakan sangat kekayaan Abu Bakar tersebut. Baik. Wa iya musyrikatun, seorang kafir, walam yaqi' minar riwayat, dan tak terdapat daripada riwayat-riwayat ma yadullu ala islamiha, apa yang menunjukkan atas keislamannya. Allahu a'lam. Itu sikitlah itu sikit. Boleh tunjuk kat situ. Kalau poin yang ketiga tu boleh rujuk pada tengok pada baris yang jumpa tak kat mana? Okey. Rujuk kepada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 last sekali. Lam yaqi' fi syai'in minar riwayat ma yadullu ala islamiha. Tapi kat sini ayat dia lebih mudah lah. Kan? Ayat dia lebih mudah. Okey. Sama je. Kan? Okey, dapat itu untuk biodata Ummu Asma. Namanya Qailah ataupun Kutailah. Okey. Kita tengok seterusnya soalan yang boleh keluar lagi. Di antara soalan yang boleh keluar iaitu hati nabzatun qasiratun. Datangkan biodata ringkas an rawi, tentang perawi lihadzal hadis. Siapa perawi hadis ini? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Okey. Okey. Soalan ni, okey. Lepas tu kita tengok dia punya nama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq At-Taimiyah. Al-Taimiyati Al-Quraisyiyati. Jadi ini nama dia daripada Bani Tamim. Bani Tamim tu pula daripada Bani Quraisy. Bani Quraisy. So dua-dua ni memang ni lah, memang bangsa yang bangsa Quraisy itu bangsa yang mulia. At-Taimimi tu itu juga bani yang mulia. Salah satu daripada 10 bani yang mulia selain daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okey, seterusnya. Lepas tu laqabuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggelar dia. Laqab. Nabi menggelar ni sebagai apa? Bizatin nitaqaini. Pemilik 2 tali pinggang. Nitaqaini. Pemilik 2 tali pinggang. Kenapa Nabi bagi gelaran macam tu? Pasal masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah kan? Nabi hijrah ke Madinah sebab atas perintah Allah orang Quraisy nak bunuh Nabi. 100 orang pemuda ni keliling rumah Nabi nak bunuh Nabi. Antara strategi yang Nabi pasang ialah Nabi suruh Sayyidatina Asma ni untuk apa? Untuk bawa gembala kambing ikut jalan yang Nabi lalu. Kan? Ikut jalan yang Nabi lalu. Pasal apa? Pasal orang Arab ni masa zaman dulu, antara kemahiran mereka ialah mereka mengenali ataupun mereka ni boleh baca jejak perjalanan. Macam kita tengok kat dalam ni lah, kat dalam cerita-cerita kan. Mereka ada kemahiran menjejak perjalanan sampai diorang tahu ni besar ke kecil, laki ke perempuan, semua dia tahu. Lama mana macam semua dia tahu.
kan. Macam yang saya pernah dengar kalau kat Malaysia ni apa nama ni lah Iban Tracker lah. Kat Malaysia ni yang ada ilmu macam tu Iban Tracker. Apa nama askar Melayu kan. Orang Melayu tak boleh nak buat, tapi Iban Tracker ni dia tahu. Dia kata oh ni apa nama komunis pernah lalu sini berapa lama. Apa nama berapa banyak orang. Dia tahu benda tu kan. Ni jalan ni tipu ni. Ini jalan ni jalan tipu, dia kena duduk kat sini. Kalau kita tengok apa nama pernah tak antum tengok cerita Kanang kan? Kanang anak apa dah? Anak langkau. Kanang anak langkau. Best cerita dia. Saya sonok tengok cerita tu. Tapi cerita tu susah nak jumpa lah kan. Susah nak jumpa. Kalau antum jumpa, bagi kat anak lagi. Anda pernah tengok cerita tu. Best. Sangat best tengok cerita tu. Kanang anak langkau. Baru je meninggal tahun 2020 hari tu, saya tak silap saya. 2020 ataupun 2019 baru ni. Dia meninggal. Meninggal tua lah. Meninggal tua. Okey, cukup. Jadi jadi apa yang berlaku, Asma ni dia bawakan bekalan makanan, dia pakai jubah dan dia bawa bekalan makanan dan dia bawa apa nama bekalan air kepada ayah dia Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat di tali pinggang. Satu tali pinggang tu untuk bekalan dia sendiri, satu lagi untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Sebab tu Nabi gelar dia apa nama dengan gelaran zata apa nama nitaqaini. Sebab Nabi duduk dekat apa nama dekat dalam gua tu, Nabi sembunyi kat dalam gua Sur tu apa nama selama 3 hari. Boleh baca sirah baliklah. Lepas tu Aslamat ba'da sab'atu asyar. Masuk Islam selepas 17 tahun min umriha. Umurnya. Masa umur dia 17 tahun dia masuk Islam. Kan? Dia tak ni lah. Dia bukan macam ayah dia lah. Tuwufiyat sanah 75 atau 74 ba'da muqattilu ibnuha. Masa umur dia 73 ataupun 74 selepas pembunuhan anak dia Abdullah. Apa nama bi ayamin selepas satu hari kan. Anak dia Abdullah bin Umar Abdullah apa nama Asma ni ada anak namanya Abdullah bin Umar kalau tak silap saya. Apa nama Asma ni pernah kahwin dengan Sayyidina Umar, dan dia juga pernah kahwin dengan apa nama Rasul, dia pernah kahwin dengan Rasulullah juga. Kalau tak silap saya lah. Kalau salah tolong betulkan. Setakat saya dia pernah mula-mula dia kahwin dengan Sayyidina Umar. Lepas tu dia apa nama dia kahwin dengan sebelum Sayyidina Umar ada lagi seorang suami dia. Lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Nabi, last sekali Nabi lah. Last sekali Nabi. Okey. Cukup situ. Lepas tu kita tengok pula seterusnya. Okey, bayin wajhul i'rabi. Terangkan apa nama keadaan i'rab lil kalimataini al-atiyataini, bagi dua kalimah al-atiyataini yang berikut. Wahya musyrikatun jumlatun haliyatun. Tu sebab tu saya terjemah tadi hal keadaan tadi. Sebab tu saya terjemah dia hal keadaan dia jahiliyah. Musyrikah dan kafir. Okey. Raghibatun. Raghibatun dia punya i'rab dia ialah mansubun bari atas alal halin. Mansub disebabkan dia jadi hal. Raghibatun pun patutnya terjemahannya hal keadaan jugalah. Hal keadaan, raghibatun dia ada keinginan. Hal keadaan dia ada keinginan. Nanti kita akan tengok apa maksud raghibatun ni. Lepas tu hal aslamat umus Asma. Ni dah jawab dah ni. Tadi sajalah nak katanya akan ada tak soalan macam ni? Ada. Wadih bizalika. Terangkan demi perkara tersebut. Ma aslamat. Ma tu ma nafiyah. Tidak masuk Islam. Ma aslamat tidak masuk Islam. Walam yaqa' minal riwayat. Tidak terdapat daripada riwayat-riwayat ma yadullu ala islamnya, apa yang menunjukkan atas keislamannya. Okey, dapat tak Sabrina? Okey, tengok. Dan seterusnya bayin
terangkan. Ma fa'alat asma'u. Asma'a. Bayin apakah yang dilakukan oleh Asma' bikudumi ummuha. Dengan kedatangan maknya. Baituha, ke rumahnya. Okey. Abad. Abad. Tidak benar. Tidak membenarkan akan Asma' antukbala hadiyatiha. Untuk menerima hadiahnya. Mak Asma'. Apa nama dia? Dia enggan terima Asma' ni enggan terima. Antukbala hadiyatuha. Terima hadiahnya. Mak Asma' tadi. Lepas tu kedua. Au tadkhuluha baituha. Ataupun abad. Lagi tu apa nama? Tengok kat situ okey. Yang kedua, au tu au ataf. Jadi ataf tu daripada apa? Apa nama? Dia baca macam ni. Au ai. Au abad tudkhiluha baituha. Baca macam tu. Au dalam dalam kurungan abad ataupun dia apa nama enggan menerima maknya masuk ke rumahnya. Enggan menerima maknya masuk ke rumahnya. Ni dua perbuatan apa nama Sayyidatina Asma'. Kerana apa? Kerana mereka ni orang zaman dulu ni dia faham. Dia faham apa? Dia faham walaupun mak bapak sekalipun perempuan kan sekali tu yang datang tu adalah perempuan ataupun adik-beradik perempuan, tetap dia tak bagi masuk. Kerana apa? Kerana ada hadis melarang apa nama orang luar masuk masuk ke rumah melainkan dengan izin apa? Izin daripada suami. Tu satu. Itu satu. Kita kena ingat. Yang keduanya kan masa tu tak ada waktu tersebut tak ada lagi suruhan yang mengatakan orang kafir boleh masuk ke rumah orang Islam. Tak ada lagi dalil mengatakan orang kafir boleh masuk ke dalam rumah Islam ataupun orang Islam boleh masuk ke rumah orang kafir. Tak ada lagi apa nama pencerahan tentang atau apa nama muamalat dengan orang kafir. Yang ketiganya inilah menandakan tandanya apa nama Asma' binti Abu Bakar ni seorang yang solehah. Dia tak buat melainkan dia dapat apa? Dapat apa nama dalil. Dia tak buat sesuatu perkara melainkan dapat dalil dahulu. Itulah yang kita kena ajar pada diri kita, kena ajar pada ahli keluarga kita, terutamanya yang nama perempuan dah, yang nama isteri. Kan ini kita kena faham. Minta maaf saya panjangkan sikit apa bicaraan tentang ini. Contoh kan, kita ada adik-beradik kita ada adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan kan. Rumah dekat-dekat. Sepatutnya atas kita bila adik-beradik datang, kena minta izin suami dulu. Mereka ni boleh masuk ke tak ke rumah. Itu yang sepatutnya. Kita tengok dalam sirah dalam sirah Nabi SAW, satu hari apa nama Sayyidatina Fatimah, anak Nabi SAW, dia menangis. Dia menangis sebab apa? Sebab dia dapat tahu Rasulullah ni akan meninggal. Lalu Nabi pujuk dia. Nabi kata, "Wahai Fatimah, kau tahu tak apa nama siapa penghuni syurga nanti? Siapakah yang akan jadi penghuni syurga yang akan jadi peneman dekat syurga nanti, jadi jiran kau nanti dekat syurga nanti?" Kan? Dia kata apa? Tak tahu. Sebelum tu ada Nabi tanya lagi, "Kau tahu tak kau ni akan jadi ni?" Soalan pertama Nabi cakap kat Fatimah, "Ya Fatimah, kau jangan sedih." Nabi kata dia, "Kau jangan sedih sebab apa? Engkau akan jadi jiran aku nanti dekat syurga." Tu satu. Lepas tu Nabi kata kat Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, kau tahu tak siapa pula jiran kau?" Kan? "Kau tahu siapa pula akan jadi peneman kau nanti?" Dia kata apa? "Tak tahu." "Ya Fatimah, kau pergi hujung kampung." Nabi kata, "Kau pergi hujung kampung, kampung kita ni, kau pergi kat situ ada satu rumah, ada satu je rumah kat sana. Kat sana kau akan jumpa jiran kau dekat syurga." Nabi bagi tahu. Lalu Fatimah ni, nak cerita panjang sikit lah kan. Lalu Fatimah ni pergilah. Pergi kali pertama dia pergi, dia ketuk-ketuk, dia memang ada seorang perempuan buka. Dia kata min, kata man kan. Ana Fatimah binti binti Muhammad, kata kan. Bintu Rasulillah kan. Dia kata apa?
Lepas tu dia kata dia walaupun dah cakap binti Rasulillah, tetap apa nama Sayyidatina Fatimah tak boleh masuk. Tetap tak boleh masuk. Dia kata apa? Kau datanglah besok. Apa nama aku minta izin dulu dengan suami aku. Besok datang lagi, tapi kali ni dia dia datang dengan anak dia Hasan atau Husain, saya tak ingat. Salah seorang lah. Salah seorang. Datang dengan anak dia, anak lelaki dia. Pun masa buka tu tengok ada anak lelaki. Terus tutup. Kau kata semalam kau nak datang kau nak datang seorang. Aku tak tahu pula kau nak bawa anak kau hari ni. Nanti aku minta izin, kau datanglah besok pula. Aku minta izin dengan suami aku dulu. Kan? Kalau kita tibai lah, alah budak je pun, budak lelaki je pun, apa masalah kan? Kalau kita zaman sekarang ni macam tu lah. Lepas tu hari ketiga datang, baru boleh sebab dia dah minta izin kan. Masuk. Rumah dia dalam keadaan biasa. Cuma apa nama nak jadinya luar biasa tu, Fatimah ni nampak dekat tempat memasak dia tu ada satu tempat elok je letak rotan, sangkut rotan. Lalu masa apa nama dari Dain dia tanyalah, Fatimah tanya, why si fulan, saya tak lupa nama perempuan tu, saya lupa nama dia. Dia kata, untuk apakah rotan ini? Dia kata apa? Untuk apakah rotan ini? Kan? Dia kata jawapan dia mudah. Supaya setiap hari bila suami aku balik, aku pertama sekali aku akan sediakan air. Kan? Silap, sebelum tu Nabi Fatimah cakaplah dekat dia, ya Fulanah, aku ni datang kat sini pasal apa nama Rasulullah kata kat aku, engkau ni akan jadi apa nama peneman aku dekat dalam syurga nanti. Kan? Jadi aku nak tanya engkau. Aku datang sini nak tanya apakah amalan kau sampai kau dapat darjat tinggi macam ni. Kan? Sampai kau dapat darjat tinggi macam ini. Kata dia, Masya Allah, macam biasalah, dia rendah diri. Lepas tu dia kata aku tak buat apa-apa melainkan aku ni khidmat kepada suami aku je. Bila suami aku masuk dalam rumah, benda pertama yang aku buat mesti sebelum suami aku sampai rumah, mesti aku akan siap-siap mandi elok, tak biarkan diri aku ni berbau sesuatu yang suami aku tak suka. Bau badan dan sebagainya lah kan. Macam-macamnya tu. Pertama. Lepas tu, dia tak akan benarkan suami dia cium baunya tak elok daripada diri dia. Keduanya, suami dia balik, dia mesti bagi air dulu. Dia mesti bagi air dulu. Ingat tak Sabrina? Bagi air. Tak semestinya air tu sedap. Air kosong pun tak apa. Yang penting tu air. Air tu sebaiknya air sejuk. Penat-penat minum air sejuk best. Kan? Minum air panas tu biasanya orang minum air panas ataupun air suam ni bila petang-petang sikit dah santai-santai baru nak minum air panas sikit. Tapi bila penat, airnya paling best ialah air sejuk. Sebab tu Nabi panjang pula kait pula dengan lain pula kan. Boleh ke hampa ni? Kalau cerita kan habis masa kan. Sebab tu bila kita apa nama hikmah kita ni lepas je daripada padang mahsyar nak pergi ke syurga kan, nak masuk ke syurga, lepas daripada siratal mustaqim tu, Nabi akan tunggu umat dia dekat telaga dia, telaga Kausar tu. Pasal apa? Supaya Nabi sendiri akan bagi minum daripada tangan Nabi tu. Nabi cedok, Nabi bagi minum dan Nabi simbah air tu dekat air telaga Kausar tu ke kepala umat dia yang selamat daripada siratul mustaqim tu. Nak cerita apa? Air sejuk. Nabi bagi air sejuk, Nabi tak bagi air panas, Nabi tak bagi air suam. Nabi bagi air telaga yang sejuk, dia cerita tu. Dalam hadis sifat air telaga tu air yang sejuk. So Sabrina ingat, bagi suami hang nanti air sejuk. Jangan bagi air suam, air panas. Kalau air tu baru nak buat, pastikan bubuh air ketui. Saya ingat dulu arwah ayah saya kan. Mak saya suka apa nama dia akan buat setiap hari dia akan pastikan dekat dalam peti ais ni ada satu kolej roti canai tu. Kolej besi ataupun kolej warna merah, tapi masa tu arwah ayah saya kolej dia warna biru. Kolej warna biru, dalam tu ada air sirap manis. Air sirap manis.
Dia pesan, dia kata apa? Jangan siapa-siapa minum. Ni ayah nak minum. Jadi arwah ayah saya, dia akan dia masuk rumah, benda pertama, kalau kadang-kadang memang mak saya tak ada kat rumah kan, selalunya mak saya tak ada kat rumah kan, sebab dia kerja kan, dia kerja petang. So dia dah buat awal-awal, ayah saya buka pintu peti ais tu, dah ada dah air. Air tu dekat atas, dekat freezer atas. Dia pecah-pecah, dia minum lah. Dia minum. Jadi macam tu. Kalau apa nama dia ada kat rumah, air tu tak ada, dia akan cepat-cepat, dia akan baju, pup, buat ais. Ketuk ais, pup. Arwah ayah saya duduk kejap je mesti dapat air. Ni tu lah yang kami, amalan kami kat rumah kan. Jadi macam tu. Cepat kami dah tahu lah. Kalau arwah ayah saya balik, pap, dia duduk kejap, ambil air. Dia kata, ambil air. Ayat tu ni tu je, ambil air. Pap, pergi terus. Okay, automatik dah. Saya kata, jumpa ni saya cakap kat mak saya ke adik saya cakap kat mak, ayah nak air. Mak, ayah nak air. Mak saya dengarlah bunyi daripada depan. Pop, siap. Tak sampai 5 minit. Pup. Air panas tu bubuh ais ketul. Ais besar tu. Pup. Dia cepatlah ni. Kacau. Dia ada ais tu ada kecil-kecil sikit. Minum sejuk. Ingat Sabrina, bagi suami hang minum air sejuk. Okey. Terus. Okey. Kat mana tu boleh macam mana boleh sampai kat situ? Kat mana abad tadi kan? Kat mana tadi Sabrina? Panjang cerita. Wanita tu hidangkan air untuk suami. Yang kedua dia akan hidangkan air kat suami dia. Yang ketiganya, rotan ni aku akan bagi kepada dia sebelum tidur. Aku akan bagi kat dia, bang, kalau bang tak puas hati dengan khidmat saya hari ni, rotan lah saya. Han nak kena rotan. Sabrina, Han nak kena rotan. Tak ada Suami dia tak pernah rotan dia. Bahkan suami dia kata, aku maafkan kau. Sebab tu dia masuk, orang perempuan ni nak masuk syurga senang. Dia buat 5 apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, jaga solat dia, jaga puasa dia, puasa pun minta izin suami dia. Lepas tu khidmat dengan suami 100%. InsyaAllah akan mudah masuk syurga. Orang lelaki susah nak masuk syurga sebenarnya ni Sabrina. Orang lelaki susah nak masuk syurga. Dia banyak kalau hadis yang lepas, hadis silibus yang lepas kita akan belajar pengait-pengait daripada api neraka. Tajuk hadis tu pengait-pengait daripada api neraka. Nak sampai dekat ni, bila kita lalu siratul mustaqim, ada yang akan kait kaki kita untuk masuk ke dalam neraka. Antaranya yang diceritakan tu, Nabi cerita ialah orang perempuan akan tarik kaki lelaki ni, yang namanya mak, dan yang namanya adik perempuan, yang namanya isteri, yang namanya anak perempuan. Mereka orang perempuan yang lain kan, dia akan lelaki ni akan mudah untuk ditarik masuk ke dalam neraka. Tapi berbeza dengan orang perempuan, bila dia kahwin, dia akan dapat kelebihan khidmat dengan suami, insya-Allah kau masuk dalam syurga. Insya-Allah. Adalah syarah-syarah yang lain tu saya susah kang panjang tas itu, nanti tak habis kita punya tajuk. Okey, faham tak? Dia buat 3 perkara tu saja. Orang perempuan ni buat 3 perkara tu saja, dan apa yang berlaku, dia jadi jiran kepada Sayyidatina Fatimah. Nabi kata ada 3 orang yang masuk syurga, yang jadi penghulu kepada semua perempuan-perempuan syurga. Siapa dia? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Sayyidatina Fatimah, yang ketiga ialah Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain tu pernah masuk juga syurga, tapi tingkatan dia tu tak samalah. Tingkatan penghulu lain kan. Tingkatan penghulu lain ikut jawatan lah kan. Nak katanya paling tinggi depa 3 orang tu. Paling tinggi depa 3 orang tersebut. Allahu a'lam. So terus, bayin mimma fa'alat Asma bikudumi ummuha baituha. Okey, dah cerita. Okey, terus kepada yang keempat, wadih al-murad bi kalimah wahya raghibatun. Terangkan, jelaskan al-murad. Ini mesti ikut apa pendapat ulama. Ulama kata apa? Apa maksud raghibah kat sini? Ai raghibatun fi. Bulatkan dulu kat situ. Raghibatun fi. Okey, letak kat tu. Letak kurungan.
Pertama atas yang pertama tu raghibatun fi, bawah tu raghibatu an. Yang ketiga tu. Nampak tak raghibatu an? Okey. Raghibatun fi tu, okey. Kalau kat sini makna raghibah kat tengok kat situ susah sikit lah nak cari sebab tu kita baca nota ni. Tengok elok-elok Raghibatun fi birri ibnatuha. Berkehendak. Berkehendak pada kebaikan anak perempuannya. Berkehendak pada raghibatun, berkehendak. Birri, kepada kebaikan ibnatuha, anak perempuannya. Au muammalatun, ataupun nak berlemah lembut. Apa kat situ Okey. Kat situ dia kata Tomi'atun. Fi an asliha. Tomi'ah. Baca kat situ Tomi'atun. Tomi'atun. Tomi'atun fi an asliha. Apa nama, ataupun muammalatun. Apa nama, muammalah ni dengan maksud apa nama, cenderung. Boleh kata kat situ cenderung. Tomi'ah, yang apa nama, apa nama, kebaikan fi an asliha, kepada kepada asal usul dia. Maksudnya mak dia lah. Mak dia. Dia nak kepada kebaikan anak perempuan dia. Itu mudah cerita kan. Okey. Dia sebab dia nak ni. Biasa siapa-siapa pun dan yang namanya mak dengan ayah, dia nak anak dia berbakti pada dia pula. Satu masa nanti bila dah tua, dia nak mak dengan ayah ni nak anak harapkan mak dengan harapkan anak-anak dia je lah sampai satu tahap nanti. So kita kena ingat lah, hari ni kita anak, sampai satu masa nanti kita juga akan ada anak. Jangan lupa kita ada tanggungjawab pada mak bapak kita. Terutamanya lelaki lah. Terutamanya lelaki, walaupun hang dah kahwin, hang tetap kena beri nafkah kepada mak dan ayah hang. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan kalau dia ada duit, dia kena minta izin suami dia dulu. Dia kena minta izin suami dia dulu untuk beri nafkah kepada mak ayah dia ataupun mak ayah mertua dia. Okay, cukup. Raghibatun fi qurbi. Keinginan fi qurbi, pada mendekatkan diri minni. Ni tu daripada ku kan. Ku tu siapa? Ku tu Asma lah. Wa mujawazati. Wa mujawazati. Wa mujawazati, dan apa nama, dan seterusnya. Mujawaz ni apa nama, berlebih-lebihan. Dekat dan berlebih-lebihan. Maksudnya dah dekat nak lebih akrab lah. Wa tawaddudi, dan berkasih sayang. Itu maksud dia. Dia hanya nak silaturahim lah tu kan. Tadi tu nak kebaikan. Dia nak hubungan baik je dengan anak dia. Dan yang ketiga, raghibatu'an dinil Islam. Apa nama? Dia nak cari keburukan agama Islam. Raghibah tu apa nama, benci. Kalau ikutkan terjemahnya benci, tapi nak memahamkan situ berkehendak untuk cari keburukan, berhendak mencari keburukan dinil Islam, agama Islam. Jadi biasalah tu. Benda biasa kan.
Jadi Islam kita tak ajar kita membezakan di antara orang kafir dengan orang Islam daripada kalau mereka tu mak bapak kita. Tetap mereka itu mak bapak kita. Cuma atas dasar kalaulah orang kafir asal orang tu memang kawan yang kafir, macam mana adalah dia punya tata cara dia untuk kita berkawan. Kalau ni sebab orang perempuan dia kawan dengan perempuan Cina ataupun India, dia tak boleh tunjuk dia punya rambut dekat kawan perempuan dia. Tu kena ingat tu. Contoh nanti after this kan, antum masuk U kan, masuk U tempatan nanti gabung pula duduk rumah tu campur dengan Cina dengan India. Kena ingat kaki tetap aurat, pergelangan tangan ni tetap aurat, leher tetap aurat, rambut lagi dah aurat. Kena pakai tudung, kena pakai pandai-pandai lah antum nak jaga kan. Sebab tu kalau kita tengok dekat pul-pul kan, ni ada satu lah cerita kan, ada ni tak bagus lah, ni cerita tak bagus. Tak bagus apa, tentera ataupun polis ni dia nak dia dia punya tarbiyah tu tak bagus. Sebab apa? Tarbiyah dia tu nak mengeraskan hati. Polis dengan tentera ni dia kena keras hati, kalau tak nanti dia tak boleh tembak orang, dia tak boleh jalankan tak boleh jalankan kerja dia dengan elok. Jadi antaranya tarbiyahnya tak bagus kat dalam polis dengan tentera ni ialah mereka ni mandi, kalau mereka mandi, mereka akan mandi dekat dewan besar macam ni, just ada pancang-pancang je, memang tak ada tirai. Memang ada paip panjang, lepas tu daripada paip tu ada terjuntai shower tu lah, just kena buka, memang tak ada tirai. Ni cerita anak murid dekat Edesiah lah kan, dia masuk Pulapol, pusat latihan polis kan, dekat KL sana tu, lari dia cerita dekat cikgu, dia kata Ana lari daripada Pulapol cikgu, Ana 2 minggu Ana tak mandi. Pasal apa? Mandi dia cara macam tu. Kau bayang lah. Kau bayang. Dia tangguk 2 minggu tak mandi. Pasal apa? Dia nak mandi kena mandi ramai-ramai. Tak boleh mandi seorang-seorang. And dia ada masa-masa dia mandi. Jadi mandi ramai-ramai, yelah memanglah perempuan semua. Kain basah semua tak boleh pakai. Tu ceritalah. Kalau orang perempuan kalau masa tu dia ada agama lah, orang perempuan tu dia ada agama. Orang lelaki kena faham lah juga macam tu. Orang lelaki kena faham. Sebab apa? Kalau kat asrama tak boleh lah mandi ikut dan. Kan? Kena pakai kain basah. Kan? Kena tutup badan juga. Kan? Ini kita duduk dekat bawah ni dah menjerit-jerit, nyanyi pula. Kan? Dengar macam-macam. Kat bawah ada cikgu perempuan, kadang-kadang dia tertengok juga. Tak tahulah tertengok, sengaja tengok, tak tahulah. Bila dah nyanyi, kita menarik perhatian juga. Antum dosa. Tu buka badan, tutuplah nak pergi sama di antara bilik nak ke bilik air tu, tutuplah badan. Kan? Tutuplah badan tu dengan tualah, jadah pakai kain je kan. Tu sikitlah orang lelaki ni nak masuk kan, bulan 10 nanti nak masuk. Dah lah ni ampau dengan SPM saja yang ada. Tak apalah, tak kisah. Okay. Terus panjangnya masa. Dah pukul 4. Nak berhenti ke nak apa? Nak berhenti ke? Sikit lagi lah, kita berhenti dulu lah. Kita berhenti dulu insyaAllah. Nanti ingatkan saya Sabrina dekat Isyrah qaulu ta'ala la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Okey, insyaAllah sampai situ. Moga-moga adalah kebaikan daripada apa yang kita baca hari ini. Ke banyak melalut? Kamu boleh ke?